kita hadiahkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada sahabat baginda, pada ahli keluarga baginda, pada kedua ibu bapa kita, pada semua umat Islam sama ada yang masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah 'alaina hikmataka wa anshur 'alaina khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma fahimna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma fahimna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma fahimna fid din wa 'allimna ta'wil. Wa ufawwidu amri ila Allah, inna Allah basirun bil 'ibad. Okay, hari ni kita tengok soalan SPP. Saya bincangkan soalan SPP. Ada jawab Okey, soalan pertama, pernyataan berikut menunjukkan ciri-ciri sejenis komponen di dalam sel. Komponennya berbentuk silinder yang berwujud secara berpasangan. Wujud secara berpasangan, dibuat daripada mikrotubul yang kompleks. Silinder yang penting. Kemudian berpasangan. Apakah komponen sel tersebut? Jawapannya apa? Jawapannya apa? Centriole. C-N-T-R-R-O-L. Inilah centriole. Dia berbentuk sepasang, dia berbentuk silinder, kemudian dia sepasang. Dia terlibat dalam pembentukan gentian gelendung. Pembentukan gentian gelendung. Jadi macam ada bunyi orang masuk. Okey, gentian gelendung. Dia terlibat dalam bentukan gentian ni macam G ni. Kita buat gentian gelendung. Gentian gelendung ni kat mana? Bila kita ada pembahagian sel. Pembahagian sel, kalau kita tengok pembahagian sel, kat ujung ni adalah centriole. Yang merupakan dia akan jadi kutub. Centriole. Kemudian dialah yang membentuk gentian gelendung. Ni gentian gelendung. Ini baru adalah kromosom. Dia memegang kromosom pada sentroma. Dia terikat pada sentroma. So ni adalah centriole. Dia membentuk gentian gelendung. So kalau gentian gelendung tak ada, sel ni tak dapat berpisah.
Maka berlakulah non-disjunction, ingat tak? Di mana kromosom tak boleh berpisah. Tak kisahlah sama ada dia kromatid tak boleh berpisah atau kromosom. Untuk kes ni meiosis lah. Ataupun kalau peringkat meiosis 2 tu dia tinggal satu je kan. Itulah sentriol Kita tengok ini adalah fungsi sentriol terlibat dalam pembahagian sel Okey. Kita tengok fungsi yang lain iaitu ribosom. Apa fungsi ribosom? Siapa boleh jawab? Sintesis protein. Terus. Sintesis protein. Dia translate ataupun terjemahkan kod genetik pada mRNA kepada asid amino. Okey, kita tengok lysosom. Ada kat mana lysosom? Lysosom ni biasanya ada kat mana? Okey, ada lysosom ni dalam dia ada enzim. Apa nama enzim dia? Lysosome. Okey, bagus. Lysosome. Dalam dia ada enzim namanya lysosome. Bila dia ada enzim, maknanya dia nak menghidrolisis. Menghidrolisis apa? Sekarang ni, menghidrolisis apa? Menghidrolisis apa? Siapa nak jawab cakap je Menghidrolisis apa? Iba mic tak boleh pakai Balkis. Siapa yang boleh nak jawab? Menghidrolisiskan organel atau komponen yang telah lusuh atau rosak. Komponen sel yang telah rosak atau lusuh. Maknanya dah tak boleh pakai. Dia hidrolisiskan. Jadi yang ada kat dalam sel ni nanti adalah yang baik-baik saja. Okey, ataupun dia ni ada kat mana? Dia biasanya kalau kita tengok amoeba ke atau sel fagosit ke sel fagosit Fagosit ni ada dua sel. Iaitu neutrophil. Neutrophil. Biasanya neutrophil ni nukleus dia macam gini, ada 3 gitu kan. Kemudian dia ada bergranul. Nampak tak dia ada T? Maknanya bila ada T dia boleh telan. Telan bakteria. Satu lagi adalah monosit. Satu lagi adalah monosit. Monosit. Sama juga ada T juga. Itu telan juga. Semua nukleus dia ada satu, kemudian dia tak ada bergranul. Okey? Okey, itu dia. Okey, kita sambung. Okey, itu dia Fagosit macam mana dia? Biasanya bila setelah dia telan, dia akan jadi vacuum makanan tau. Dia akan jadi vacuum makanan ataupun kita panggil fagosom gitu kan. Okey, kemudian ni dia macam katalah ni vacuum makanan. Okay, nanti ada lysosome, dia akan bergabung. Dia akan bergabung. Lysosome. Dia akan bergabung, maka dia akan masukkan lysosome tadi, merembeskan lysosome ke dalam vacuum makanan. Okey, itu ceritanya. Kemudian kita tengok nukleus pula, mengawal semua aktiviti sel, mengawal semua aktiviti sel.
Mengawal semua aktiviti sel. Okey, kita tengok soalan yang kedua pula. Raja menunjukkan komponen yang terlibat dalam penghasilan tenaga. Apakah jenis sel yang memiliki kepadatan yang tinggi dalam komponen tersebut? Ini komponen. Jadi dipanggil organel. Sekarang kita panggil komponen. Ini adalah, kalau kita tengok, ini adalah mitokondria. Ini apa dia? Mitokondria. Berlipat-lipat. Mitokondria. Sama ada awak nak tengok A tu, A adalah untuk apa? A. Siapa nak boleh buat A untuk apa? A apa? ATP. ATP. Ni adalah tenaga kimia yang disimpan dalam bentuk ATP. Sekarang kita guna buat C ni besar. Mitokondria. Ataupun kita buat C ni untuk tenaga. Tenaga. Tenaga ni terhasil melalui apa? Melalui cell respiration. Melalui respirasi sel. Okey. Masuk kat sini. Itu respirasi. Ini biasanya mitokondria ni dia melalui proses respirasi anaerob. Respirasi aerob. Respirasi apa? Respirasi aerob. Respirasi aerob berlaku dekat mitokondria. Okey, sekarang ni mana yang mempunyai paling banyak mitokondria? Kita tengok. Mana yang paling aktif? Okey, yang ini sel mesofil palisade, dia adalah untuk carry out photosynthesis. Ini pankreas untuk rembeskan apa? Hormon ataupun enzim. Sel goblet untuk apa? Sel goblet untuk apa? Kat mana ada sel goblet? Ke Google. Kat mana ada sel goblet? Goblet cell ada kat mana? Cepat. Siapa ni? Fatihah. Kat mana Fatihah? Saya rujuk buku, dia kata sel goblet menghasilkan mukus yang berfungsi untuk memerangkap partikel asing Okey, di untuk jalinan endoplasma kasar dan jasad Golgi. kat mana dia? Dia paling banyak. Okey, dia ni dekat mana tadi? Kat perut, kan? Betul tak? Sel goblet ni dekat dalam perut kan? Betul tak? Dihasilkan mukus ya. Cikgu, Ya? Iman nak masuk. Di mana aku siap? Mana yang tak ada pun? Tak masuk ke sini? Okey. Okey, dia tengok yang tadi mucus kan, dia hasilkan mucus ni ada kat perut. Pankreas dia tahu kat mana pankreas. Sel mesofil palisade dia tahu dia dekat daun. Sekarang sel meristem berada di mana? Apa fungsi sel meristem? Apa fungsi sel meristem? Okey. Amalina, sel meristem ada kat mana Amalina? Tak ada.
Okey, sel meristem ni berada di hujung pucuk ataupun di hujung akar. Sel meristem ni ada kat mana? Meristem ini berada di hujung pucuk dan di hujung akar. Ini adalah kita panggil ada sel meristem apex. Sel meristem apex. Apex ni ada kat mana? Dia ada di hujung pucuk. Sebab itu panggil apex. Hujung pucuk dan juga hujung akar. Okey. Ini untuk membagi sel meristem ni adalah untuk sel yang aktif membagi. Membagi. Sel yang membagi secara mitosis. Untuk membagi ni dia perlukan tenaga yang banyak. Dia perlukan tenaga yang banyak. Meristem ni juga berada, ada dua, satu lagi ada meristem lateral. Meristem lateral. Atau kita panggil meristem sisi gitu kan. Ada kat mana? Dia ada dekat antara xylem dengan phloem. Xylem kat dalam, phloem kat luar. Okey. Ni adalah meristem vascular dia panggil. Ada satu lagi kita panggil dia adalah ni dekat sini. Kita panggil dia meristem gabus. Nanti kalau dia membagi, dia akan jadi gabus dengan korteks sekunder. Meristem gabus. Kalau dia bahagi, belah luar jadi gabus, belah dalam jadi korteks sekunder. Macam ini, kalau dia membagi, meristem vaskular dia membagi, belah dalam dia jadi xylem sekunder, belah luar dia jadi phloem sekunder. Okey. So kalau kita tengok kat sini, pankreas ni dia banyak hasilkan enzim. So dia banyaklah PPM tu apa? Jasad Golgi, jalinan endoplasmik kasar. Sebab dia banyak ni untuk hasilkan enzim, begitu juga dengan mucus, dengan sel goblet. Okey. Kita tengok soalan nombor 3. Manakah yang terlibat dalam sintesis lipid? Okey, sebelum kita cari jawapan untuk sintesis lipid, kita labelkan dulu. Siapa nak cuba A? Siapa nak cuba A? Kak Mimi tak nak? Jasad Golgi. Okey, good. Jasad Golgi kita dah tahu. PPM, betul tak? PPM. Apa tu PPM? Processing, packaging, modifying. Okay, good. Processing, packaging, modifying. Modifying apa? Protein, lipid ke, karbohidrat ke. Okay, B apa? Ada biji-biji ni. Jalinan endoplasma kasar. Jalinan endoplasma kasar. Untuk apa? Okay, untuk apa? Jalinan endoplasma kasar. Protein ke? Tapi untuk apa? Protein memang protein ujungnya. Untuk apa? Sintesis. Bukan. Sintesis ribosom yang biji tu. Ya. Kalau dianya semua ni dipanggil jalinan endoplasma. Yang biji-biji tu ribosom. Kalau satu namanya ribosom. Ribosom baru sintesis protein. Dia ni angkut protein. Angkut protein atau pengangkutan protein. Ini sintesis protein. Okey. Kita tengok D. Ada biji tak? Ada biji tak? Tak ada. Tak ada. So jadinya namanya apa? Jalinan endoplasma licin. Okey, good. Jalinan endoplasma. Okey, kita tengok yang C. Ni apa? Gambar yang kau dah biasa dah. Apa dia? Mitokondria. Mitokondria. Mitokondria.
Mitokondria. Mitokondria. Okey, kita dah tahu ni tenaga, ni ATP, tenaga selular untuk selular respiration, ni tenaga Okay. Kita tengok jalinan endoplasmik licin. Jalinan endoplasma, plasmik ke plasma? Licin, L. Yang penting licin ni. Licin adalah L untuk lipid. L untuk lipid. Kemudian maksudnya untuk sintesis lipid. Sintesis apa? Lipid. Okay, kemudian ada lagi. Kita ambil yang hujungnya ni. D ni detoksifikasi. Detoksifikasi. Dia terlibat dalam penyatoksikan. Okey, itu dia. Kita tengok soalan nombor 4. Berbentuk sfera mengandungi enzim pencernaan. Mana yang ada enzim tadi kita? Mana? So, jawapannya adalah apa dia? Lysosome. Dalam dia ada enzim namanya lysosome. Bila kita tengok sini, dia ada perkataan menghidrolisis. Untuk menghidrolisis. Okey, ni enzim. Okey, dah. Kita tengok pula soalan nombor 5. Kita label dulu. Ni apa Q ni? Siapa nak jawab? Jawab terus. Buka mic, jawab. Okey, Q apa? Dwi-lapisan fosfolipid. Dwi-lapisan fosfolipid. Dwi-lapisan fosfolipid. Okey, kita tengok ini. Ini apa? Ini apa? Okay, tengok dulu yang ni, yang hitam ni. Apa namanya? Okey, kotak yang ni. Okey, cepat. Apa dia? Amalina? Jamimi? Okey, ini adalah protein liang. So, ini adalah liangnya. Okay, ini adalah, siapa nak jawab? Protein pembawa. Protein pembawa. Okay. Kita tengok bahan yang boleh merentasi dwi-lapisan fosfolipid. Kita tengok bahan yang boleh melalui dwi-lapisan fosfolipid. Kita tengok yang penting perkataannya adalah dwi-lapisan fosfolipid ni kan. Perkataannya adalah lipid. Mestilah dia adalah lipid soluble atau larut lipid. Dia mesti larut lipid. Syarat pertama, larut lipid. Okey, ataupun dia S. Dia small molecule. Small molecule. Seperti apa? Seperti air. Seperti apa? Seperti gas. Gas ni sama ada gas karbon dioksida ataupun oksigen. Yang larut lipid ni siapa? Asid lemak, gliserol dan juga vitamin adik. Okay, biasanya yang melalui dwi-lapisan fosfolipid mesti follow concentration gradient. Apa dia? Follow concentration gradient. F ni untuk follow. Follow dalam bahasa Melayu ikut.
Follow. Follow yang ni ikut kecerunan kepekatan Follow concentration gradient ataupun kita panggil dia ikut kecerunan kepekatan. Jadi dia tak payah pakai tenaga. Dia tak payah pakai tenaga. Okay, dia adalah resapan ringkas. Biasanya adalah resapan ringkas. Okey, kita tengok pula protein liang. Okey, bahan yang boleh lalu protein liang adalah apa? Ion biasanya. Ion. Protein liang ni ion. Sebab dia tak boleh lalu dekat dui lapisan fosforisit lipid sebab dia ni bercas. Tak boleh. Benda yang bercas tak boleh. Kecuali molekul air. Molekul air ni sebab dia berpolar. Dia berpolar. Okey, manakala kita tengok protein pembawa. Protein pembawa ni untuk molekul yang besar. Lemak pun besar juga, tapi dia larut lemak. So dia masih masuk. Tetapi sekarang ni protein besar tapi tak larut lemak. Jadi yang larut air. Protein pembawa ni untuk molekul yang besar. Bukan mol besar, molekul. Besar, kemudian dia larut air. Contohnya apa? Seperti glukosa, asid amino, bukan molekul besar. Biasanya sama ada yang masuk lalu protein pembawa, sama ada perlu tenaga atau tak perlu tenaga. Ikutlah. Kalau dia menentang kecerunan kepekatan, maka dia active transport. Kalau dia mengikut kecerunan kepekatan, maka dia adalah protein resapan berbantu. Berbantu kan ni lah, protein pembawa. Okay, dia nak yang Q. Q kita dah tahu terus dui lapisan fosfolipid. Kalau kepala dengan kaki ni, kalau kita tengok gambar dia tu, okay, kepala ni adalah boleh lukis air. Air. Maknanya dia hydrophilic like. Hydrophilic. Maka ekor ni hydrophobic. Phobia. Hydrophobic. Kita boleh lukis huruf A kat sini untuk tambah tiang jadi A. Okey, kita tengok soalan nombor 6. Iman belum dapat masuk lagi ke? Tengok Iman. Tak ada pun Iman kat sini Okay, tak apa. Iman boleh tengok rakaman nanti. Okey, tengok soalan nombor 4. Dah cikgu, saya masuk guna email adik saya. Okey. Rajam 4 menunjukkan sel akar rambut tumbuhan darat dan butiran tanah di sekelilingnya. Okey, apakah proses yang membolehkan molekul air, bila kita nampak air je, kita tulis H2O. Apa dia? Kenapa kita jangan tulis H2O? Osmosis. Osmosis, bagus Kita nampak aja kita tulis H2O, kita dapatlah dia osmosis. Memang tak salah lah jawapan kita kalau kita dah buat macam tu. So jawapannya ada 2 sekarang ni, kita tengok. Kemudian dia cakap ion natrium. Ion automatik apa? Ion. Pengangkutan aktif. Pengangkutan aktif. Terus saja. Dia tengok akar rambut. Ini epidermis. Akar rambut adalah sel epidermis juga. Tetapi epidermis yang telah mengalami ubah suai, penyesuaian. Macam juga dia sel pengawal di epidermis daun tu kan. Itu adalah epidermis juga, sel epidermis daun. Tetapi telah mengalami ubah suai. Begitu juga dengan ni akar rambut. Kenapa akar rambut? Kenapa buat akar rambut? Tujuan dia ada akar rambut. Untuk apa? Apa tujuan mempunyai akar rambut? Meningkatkan jumlah luas permukaan perisi padu.
Okey, meningkatkan jumlah luas permukaan perisi padu tinggi, oleh situ nanti meningkatkan penyerapan air dan juga garam mineral. Okey, itulah dia. Kita tengok pula. Okey, kita tengok dulu macam mana air boleh masuk dalam sel pengawal. Sel ni. Sel akar rambut macam mana? Kenapa dia boleh masuk? Kerana air tanah, sini ada air. Kerana air tanah adalah hipotonik. Mesti sebut hipotonik kepada, kalau tak dapat makan, kepada sel akar rambut. Okay. Kedua, air meresap masuk ke dalam sel akar rambut secara osmosis. Sebab apa? Air kat luar banyak berbanding dengan air kat dalam. Okey. Tetapi macam mana air kat luar lebih banyak daripada air kat dalam? Ataupun kenapa kat dalam ni dia jadi pekat? Pekat. Bila pekat bermaksud banyak garam mineral. Okey, macam mana nak jadi pekat? Sebenarnya kerana adanya pengangkutan ion natrium tu. Ion natrium masuk aja, banyak ion natrium masuk secara pengangkutan aktif, dia jadi pekat. Maka kat luar jadi cair lah. Jadi sebab itulah dia adalah hipotonik kepada sel akar rambut. Okay, kita tengok pula soalan nombor 7. Keputusan satu eksperimen menunjukkan kepekatan subsel ubi kentang. Manakah menyebabkan tisu kentang mengalami plasmolisis? Mengalami plasmolisis. Sebelum tu selalunya kalau kita tengok graf macam gini, perubahan jisim, kepekatan larutan sukosa yang kita buat tu. Okey. Kat manakah kepekatan subsel potato? Kat mana? A, B, C atau D? Apakah kepekatan potato? Kat mana? Biasanya. Kepekatan ubi kentang. Dia suruh apakah kepekatan ubi kentang? Siapa nak cuba? Salah tak apa. Kepekatan ubi kentang. Apakah kepekatan ubi kentang? Sebab soalan dia punya eksperimen untuk menentukan kepekatan ubi kentang. Okey, bila dia dapat graf ni, manakah kepekatan ubi kentang ni? Kat mana? Okey. Tembak je lah. Salah tak apa. Fatihah. Iman. Ada ke tak ada ni? Hello? Syamimi. Ke cikgu terles ni? Tak les pun. Okey, ada tak? B. Okey, kalau kita nampak graf sini, kita akan ambil yang sentuh ni. So, jawapan yang bukan jawapan untuk soalan jawapan soalan cikgu tadi. So, C tu adalah kepekatan bagi kentang. C adalah kepekatan bagi kentang. Ini adalah kepekatan kentang. Kepekatan subsel kentang adalah C ni lah. Kita baca kat sini berapa. Ini adalah isotonik. Isotonik. Isotonik ni maksudnya apa, Sim? Isotonik. Sim, sama. Sama kepekatan.
dengan sel. Okey, apa lagi? Sama bentuk, tak berubah. Sama kadar air masuk dengan kadar air keluar. So, dia tak mengalami perubahan berat. Sebab itu kosong kat sini. Tidak mengalami perubahan berat. Okey. Dia cakap mengalami plasmolisis. Kita tengok you plasmolisis apa maksud dia? Plasmolisis. Cikgu tengah lukis sel tumbuhan. Cikgu lukis sel tumbuhan yang telah mengalami plasmolisis. Vaskulnya menjadi kecil. Ini hanyalah sel tumbuhan. Plasmolisis, diplasmolisis merujuk kepada plant sel. Dia bukan sel haiwan, dia plant, sel tumbuhan. Apa maksudnya? Di sini kenapa kalau kita tengok dia punya membran plasma telah tertarik. Membran plasma telah tertarik daripada dinding sel. Ni kita tengok. Dia dah tertarik ni. Apa jadi? Satu lagi adalah cirinya protoplasma mengecut. Vacuumnya mengecut. Saiz dia menjadi kecil. Dia punya protoplasma ni. Protoplasmanya, itu plasma dia pun jadi berkurangan. Dia kecil saiznya. Okey. Kenapa dia kurang? Kerana air dia keluar. Water out. Kerana air dia keluar. So, jadi dia kecut. Protoplasmanya menjadi mengecut. Jadi kat sini manakah yang airnya keluar? A ke B ke D? Yang C dia tak payah lah. Sebab dia sama. Kadar air masuk sama dengan kadar air keluar. Mana yang kesan air dia keluar lebih banyak daripada air masuk? D. D jawapannya adalah D. D ni. Kerana D adalah kalau kita tengok sini dari pergi garis nombor kepekatan larutannya adalah lebih tinggi. So D adalah larutan hypertonik. Kita dah tahu hypertonik maknanya exit. Apa maksudnya? Exit, water exit. Water exit. Okey, sebab itu bila water dia keluar, gisim dia kurang. Kadar air masuk, kadar air keluar lebih daripada kadar air masuk. Okey, itu jadi dia plasmolisis. Maka A, B ni adalah hypotonik. Hypotonik maknanya saiz dia besar tu kan? Kerana air masuk. Air masuk. Kalau untuk sel tumbuhan, bila air masuk dia jadi segar. Dia jadi segar. Ni kalau air masuk dia jadi segar. Jadi segar betul. Segar aja semua vacuumnya pun bosor. Okey, ni kita panggil segar. Bila air masuk dia jadi segar. Okey. Tetapi untuk isotonik, sel dia jadi flasid. Begitu juga dengan sel yang ni, yang telah mengalami plasmolisis, sel dia adalah flasid. Ini mengalami plasmolisis. Ataupun kita cakap sel telah terplasmolisis. Boleh. Sel menjadi flasid. Betul. C pun sel flasid juga. Tapi dia punya sel tu ada perbezaan lah flasid yang C dengan flasid yang D. Okey. Itu dia. Kita tengok pula soalan berikutnya. Dia cakap ini adalah glukosa. Ini adalah glukosa. Glukosa C6H12O6. Kita tengok gambar dia.
Ni karbon ni satu sini. Sini pun ada karbon, karbon 2, karbon 3, karbon 4, karbon 5, karbon 6. Masih ada karbon 6. Ni adalah karbon 6. Kalau kita tengok proses fotosintesis untuk tindak balas tak bersandarkan cahaya, dia mesti tukar dulu daripada karbon 5 kepada karbon 6. Karbon 5 kepada karbon 6 diturunkan daripada karbon 5 kepada karbon 6 oleh NADPH. Oleh NADPH. Okey. Dia cakap kat sini, manakah bukan polimer bagi glukosa? Bermakna bila bukan polimer, ini glukosa adalah monomer. Kita dah belajar, kalau kimia kita belajar polimer tu apa? Polimer. Maknanya molekul rantai panjang yang telah mengalami kondensasi. Kondensasi tu apa? Kondensasi adalah combine. Kalau orang putih, condensation. Kita kalau belajar enzim ada condensation dengan hydrolysis. So condensation sama dengan kondensasi, iaitu combine. C untuk combine. Jadi molekulnya menjadi lebih besar. Okey, nak membentuk polimer dia adalah mesti proses kondensasi. Macam kita tengok glukosa campur glukosa hasilkan maltosa, ingat tak? Okey, ini adalah proses kondensasi. Tetapi proses kondensasi mesti ada penghasilan satu molekul air. Dia cantumkan ni akan ada satu penghasilan molekul air. Ini kita panggil kondensasi lah. Okey. Tetapi ini yang cikgu lukis ini adalah disakarida. Dia bukan polimer. Okey. Ini adalah contoh-contoh polimer. Cakap manakah bukan polimer untuk glukosa? Okey. Apa jawapannya? Apa jawapannya? Man? Iman? Ya, cikgu. Tak ada. Kolesterol. Kolesterol. Okey, kolesterol Kita tengok selulosa ni juga daripada monosakarida, tetapi selulosa ni pada haiwan makanan simpanan pada haiwan. Glycogen pada manusia. Kalau kita tengok manusia ataupun haiwan. Allah, cikgu silap. Selulosa pada tumbuhan. Dinding sel tu. Kanji pun makanan simpanan pada tumbuhan. Kalau selulosa pada dinding sel tumbuhan. Dinding dia tu ada selulosa. Okey. Kalau kita tengok glycogen, kalau awak ingat hormon, ingat tak? Glukosa berlebihan. Dia akan ditukarkan kepada ni proses asimilasi berlaku di hati kepada glycogen. Glycogen ni adalah polimer untuk glukosa pada haiwan ataupun manusia. Ini dengan kehadiran enzim hormon insulin. Okey. Soalan nombor 9. Berikut merupakan jenis-jenis RNA kecuali apa? D. Okey, mana ada dioksida tu kan? Kita ada mRNA yang dalam kita punya freezer kita tu pada vaksin awak tu. Okey, RNA ribosom, RNA pemindah, transfer, ni semua ada. Ni M ni messenger, ini transfer. Okey, nanti awak belajar peringkat lebih tinggi. Okey. Raja apa menjawabkan mekanisme tindakan enzim? Okey, bila kita nampak je soalan enzim ni, pertama kali kita mesti cari dulu enzimnya. Enzim kita boleh cari yang sama je. Dari awal sampai akhir bentuknya sama. Sama tu.
Okey. Setelah kita dapat enzim, itu langkah pertama. Setelah dapat enzim, kita terus cari substrat. Okey, yang mula-mula adalah substrat. Kemudian barulah yang akhir ni adalah produk. Kemudian barulah yang tengah ni kita tulis kompleks enzim substrat. Dia tanya apakah Q? Q. Oh, kat sini Q tau. Dia bukan label gini. Dia label Q. Bermakna kat sini adalah tapak aktif enzim. Kat sini adalah tapak aktif enzim. Sebab apa dia tunjuk sini? Kita tengok substrat dia masuk kat dalam tu. Okey. Okey. Raja 11. Ada 4 jenis kotoran pada baju iaitu buah, sayuran, beris dan juga darah. Manakah mengandungi enzim lipid? Menggunakan sebuah enzim lipid. Kotoran manakah yang boleh dibersihkan dengan menggunakan enzim lipid? Okey, lipid. Lipid jadinya lipid lah. Lipid. Tambah molekul air dengan kehadiran enzim lipid hasilkan asid lemak dan gliserol. Inilah enzim lipid. Dia menghidrolisiskan. Bila hidrolisis perlukan molekul air. Okey, mana dia jawapannya ni? Mana yang minyak? Yang minyak adalah grease. Okey, nampak bagus. Ini adalah lipid. Lipid ni kalau kita tengok dia adalah triglycerida. Kalau awak tengok lipid ini adalah triglycerida, ni gliserol. Dan ini adalah rantai asid lemak. Asid lemak. Lemak ni boleh jadi lemak tepu dengan lemak tak tepu bergantung kepada jenis asid lemak ni. Sama ada asid lemak ni asid lemak tepu ke asid lemak tak tepu. Okey, kita tengok soalan nombor 12. Dia dah cakap dah meiosis. Dia cakap peringkat dalam meiosis. Peringkat dalam meiosis. Maka dia boleh sebut gitu Pak Mat. Pak Mat ni ada 1 dengan 2 kalau meiosis. Pak Mat 1, Pak Mat 2. Kalau Pak Mat 1 ni biasanya kromosom homolog. Bila kita sebut kromosom homolog, dia ada 2. Okey. Kita tengok kat sini. Mana yang nombor 1? Mana yang nombor 1? S. S. Ini namanya proses apa ni? Peringkat apa? Fasa apa? Fasa 1. Profasa 1. Profasa. Profasa. Bila kita sebut profasa 1, maknanya kromosom dia homolog lah. Kromosom homolog. Bila 1, cerita dia mesti berdua. Bila 1 ceritanya berdua. Okey. Maka apa kita nak tengok kat situ? Profasa ni, kita tengok depan aja pro. Sebab apa? Fasa ni sama semua. Metafasa, anafasa, telofasa. Mana kita tengok yang depan. So, paling senang sini untuk pendek dan tebal. Kromosom memendek dan menebal. Okey. Kemudian dia tengok P ni. Sebab ini profasa 1, maka dia ada proses pindah. Okey. Bila ada proses pindah silang ni adalah proses pertukaran bahan genetik.
Antara kromatid bukan beradik. Antara kromatid bukan beradik. Okey, kita tengok sini. Kalau tengok kat sini, dia adalah berputus-putus. Maknanya membran nukleusnya akan terurai. Ini adalah profasa 1. Lagi satu P. Berpasang-pasangan. Pasangan. Berpasang-pasangan. Berpasang-pasangan. So, kalau ditanya apakah pelakuan kromosom pada profasa 1, pertama, kromosom homolog berpasang-pasangan. 1. Kemudian berlakunya proses pindah silang antara kromatid bukan beradik. Ini adik-beradik. Dia dengan hitam-hitam tu adik-beradik. Tapi dengan putih bukan adik-beradik. Bukan beradik. Pertukaran bahan genetik atau pindah silang berlaku antara kromatid bukan beradik. Kemudian berlakunya sinapsis. Sinapsis. Tetrat. Okey, itu dia. Kemudian 11 tu metafasa. Mana nak cari metafasa? Ini dia metafasa. Metafasa. Apa itu metafasa? Tersusun. Tersusun di sata hatul istiwa. Ini adalah profasa 1, bila metafasa 1 kita kena sebut macam ni. Bila 1 mestilah pasangan kromosom homolog ataupun kromosom homolog tersusun di sata hatul istiwa. Sebab tu ada 2. Kalau 1 dia ada 2. Tengok, ni pun ada 2, ni ada 2, dia ada 2. Berpasang-pasangan. Kemudian barulah kita tengok anafasa. Anafasa 1. Anak-anak ante-ante. Aku kau dah gaduh. Berpisah. Kenapa dia boleh berpisah ni? Kerana kentian gelendung mengecut. Maka dia akan tertarik ke kutub yang bertentangan. Maka nak cerita kat sini apa? Kat sini adalah kita tulis pasangan kromosom homolog berpisah dan bergerak ke kutub yang bertentangan. Nampak tak? Masih sebut pasangan kromosom homolog. Kemudian kat sini barulah telofasa. Telofasa maknanya tiba. Siapa yang tiba? Barulah kita tak sebut kromosom homolog. Kita cakap kromosom tiba di kutub yang bertentangan. Kemudian dia membagi 2. Dia bagi 2. Sebab itulah kita dapat ini kita boleh teka dia punya hasil dia. Kat sini pun kita dah tahu kromosom homolognya akan kromosom di akhir telofasa 1 jadi berapa? Dia akan jadi 2. Okey, ni jawapannya. Kita dah tahu 1, 2, 3, 4. Okey. Kita tengok pula soalan ni. Berapakah bilangan kromosom pada permulaan proses meiosis? Okey, kita tengok ni. Sekarang dia meiosis 1 ke meiosis 2? Kita tengok ni. Siapa boleh teka? Dia meiosis 1 ke meiosis 2? Syarimi? Balkis? Rahin Ilyasha. Nur Amalina. Apa dulu? 1. Meiosis 1. Bagus Ini adalah meiosis 1. Kenapa meiosis 1? Tengok. Kromosom dia tu masih selai-selai masih dalam bentuk rama. Ini adalah meiosis 1 iaitu telofasa. Ini telofasa 1 maknanya kita boleh ambil lah kromosom asal dia, campur je lah semua ni. Sebab dia belum belah lagi kan. Okay, 1, 2, 3, 4. So asalnya 4. Nanti kalau dia berada di
Selo fasa 2, 4 bagi 2 dapat 2. Ini pun boleh juga kalau kita nak tanya, nak tahu nanti dekat tu dia punya kromosom dia berapa pun sama juga. Sebelah pun kita akan dapat 2. Tapi dia cakap ni dia di awal. Di awal permulaan tu 4. Okey, ini adalah respirasi aerob. Ni berapakah banyak tenaga yang dihasilkan? Berapa banyak tenaga yang dihasilkan? Ni kena hafal 2898. Respirasi aerob. Okey. Ditanya, kenapa jumlah tenaga yang dihasilkan oleh respirasi aerob lebih tinggi daripada Y? Okay. Kenapa? Tenaga yang dihasilkan oleh respirasi aerob tinggi. Okay. Kenapa tinggi? 2898 kilojoule tu. Kenapa tinggi? Siapa nak jawab? Satu sebab apa? Sebab kandungan oksigennya banyak. Okay, pertama kerana oksigen banyak atau oksigen mencukupi. Okey, yang kedua, bila oksigen banyak? Bila oksigen banyak? Bila oksigen banyak? Siapa yang cuba? Salah tak apa. Samimi nak cuba? Iman nak cuba? Tak ada orang nak cuba. Okay, kerana bila oksigen dia banyak, maka glukosa ni akan dioksidakan dengan lengkap. Maka pengoksidaan glukosa berlaku dengan lengkap. Berlaku dengan lengkap. Ataupun kita pakai perkataan lain, penguraian glukosa berlaku dengan lengkap. Okey. Kalau kita tengok sini, karbon C6H12O6, oksigen 6 oksigen, karbon dioksida 6 karbon dioksida, air, 6 air. Kita tengok sini, C ni, karbon dengan oksigen. Kan? Ada tak karbon lain? Tak ada kan? Dia karbon tu dah tak ada rantai karbon lagi. Dia tak ada karbon-karbon gitu. Maknanya dia terurai dah, tinggal satu je karbon. Dekat karbon dioksida ni tinggal satu karbon je. Itu maksudnya terurai dengan lengkap. Kita tengok fermentasi. Kita tengok fermentasi alkohol lah. Kita tengok glukosa terus kepada etanol campur karbon dioksida. Campur tenaga. Ataupun sini C6H12O6 etanol C2H5OH campur karbon dioksida. Jadi kat sini karbon dia ada 2. Sekejap. 2 kali 2, 4. Okey. Mantap. Okey. Mana dia kat sini? Okey. Cikgu nak tanya. Kenapa tenaga yang dihasilkan oleh fermentasi alkohol sedikit? Kenapa?
Kenapa tenaga terhasil adalah sedikit? Saya rasa 150 aja ni. Kenapa sikit? Okey, siapa nak cuba? Kenapa sikit ni? Cepat. Cikgu, fermentasi ni Cubalah. Iman? Cuba, Man. cikgu. Okey, kenapa? Tenaga yang dihasilkan secara fermentasi alkohol ni sedikit. Okey, kenapa? Cikgu, fermentasi ni anaerob kan? Okey, kenapa? Sikit. Tanpa kehadiran oksigen. Oksigen kurang. Oksigennya kurang. So, bila oksigen kurang, apa jadi? Atau oksigen tiada. Okey. Apa jadi? Pengoksidaan glukosa akan berkurang. Pengoksidaan glukosa berlaku dengan tidak lengkap. Pengoksidaan glukosa tidak lengkap. Ataupun penguraian glukosa tidak lengkap. Kalau kita tengok kat sini karbon ada C2 lagi. Kalau kita lukis karbon, tu karbon C2H5. OH. Ni dah dah. Nampak tak ada ikatan karbon? Maknanya, sambungan lagi, sebahagian tenaga masih tersimpan dalam etanol. Kalau asid laktik lah. Kalau fermentasi asid laktik kat sini dalam etanol. Sebahagian tenaga tersimpan sebab ada lagi ikatan dia. Bila kita pecahkan dia akan hasilkan tenaga. Kerana sebahagian tenaga masih tersimpan dalam etanol. Sebab itulah tenaga yang dihasilkan sedikit. Okey. Ada soalan untuk ni? Kalau asid laktik dia tak ada karbon dioksida, glukosa terus kepada asid laktik campur tenaga. Okey. Kita tengok pula soalan nombor 15. Okey. Okey, apa yang berlaku kepada molekul glukosa dalam tisu ini? Ini tisu otot. Larian 200 meter. Larian 200 meter. Perlu banyak oksigen dah? Kalau nak lari 200 meter dengan nak duduk baca tengok handphone je, mana perlu banyak oksigen? Lari kan? So, bila dia lari, maka dia perlukan banyak oksigen. Perlu banyak oksigen. Sampai satu takat di mana keperluan oksigen lebih daripada bekalan. Keperluan oksigen lebih daripada bekalan oksigen. Maknanya yang masuk dalam badan kita tu kurang. Keperluan oksigen lebih banyak berbanding dengan bekalan oksigen. Walaupun kita dah tingkatkan denyut jantung, pernafasan dah meningkat, sampai satu masa juga mungkin 100 meter dia masih lagi cukup. Kemudian bila sampai selepas ataupun 50 meter cukup lagi. Lepas tu dia terpaksa menjalankan respirasi fermentasi asid laktik. Sebab apa? Dia dah kurang oksigen. Keperluan oksigen lebih daripada bekalan oksigen. Jadi dia kurang oksigen. Kurang oksigen ni dia menyebabkan dia hutang oksigen. Okey.
Bila dia hutang oksigen ni, kurang oksigen, dia menjalankan fermentasi, apa namanya kalau kat otot? Alkohol ke? Asid Alkohol laktik. ke? Asid laktik. Bila kita sebut kurang oksigen, maka glukosa terurai separa. Separa ni bermaksud tidak lengkap. Maka glukosa terurai secara tidak lengkap. So, sedikitlah tenaga dihasilkan. Sedikit tenaga dihasilkan. So, jawapannya, okey, ni etanol salah. Etanol ni salah. Sebab etanol untuk yeast dengan tumbuhan. Okey, kita tengok B. Glukosa terurai untuk menghasilkan banyak tenaga. Sedikit. Dia sikit je. Ini adalah respirasi aerob kalau banyak. Molekul glukosa terurai separa kepada asid laktik ni jawapannya dengan sikit tenaga. Okey. Jawapannya tu. Kita tengok ini fermentasi asid laktik. Cikgu nak ulang sikit. Hilang terus. Apa tadi cikgu tulis ni? Tadi? Cikgu tulis apa tadi? Oh, bekalan boleh. Keperluan oksigen lebih daripada bekalan oksigen. Jadi dia kurang oksigen. Maka kita panggil dia hutang oksigen. Bila kurang oksigen menjalankan fermentasi asid laktik. Salah. Ni banyak ni salah. Asid laktiknya jawapannya. Okey, kita tengok ini. Cikgu nak repeat sikit. Asid laktik. Asid laktik. Jadinya kekejangan otot. Ataupun kelesuan otot. Kelesuan otot. Sebab apa? Kurang oksigen. Sebab kurang oksigen. Okey. Bagaimanakah darah mengangkut karbon dioksida dari sel badan ke paru dalam sistem peredaran darah? Cikgu dah habis tu. Cikgu dah habis Hello? Dah cikgu. Tengah cikgu habis. Dah. Habis tu cikgu. Depan ni masa apa? BM. Depan ni masa? Cikgu BM pakai Google Meet ke? Tidak. Tidak, dia rasa kecil. Cikgu boleh teruskan tak sampai setengah? Sampai 20 lah soalan 20 ya. Hello? 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 Boleh tak? Cik, tak apalah awak boleh left, baca dulu doa, tutup. Nanti cikgu selesaikan sampai 20. Awak tengok balik dia punya video dia, boleh tak? Hello? Boleh cikgu. Boleh, sampai 20. Awak siapa yang nak left tu left je. Cikgu selesaikan sampai 20, nanti awak tengok video dia. Nanti tersambung pada hari Khamis. Okey, boleh tak? Okey. Okey. Terima kasih, minta maaf banyak-banyak. Tutup dengan tasbih istighfarah dan surah Wa'as lah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illa allazina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Okey, minta ampun, minta maaf. Terima kasih semua. Okey, kita sambung untuk yang ini nanti sampai 20. Okey. Tidak dari sel badan ke paru dalam sistem peredaran darah. Karbon dioksida ni, ini adalah sel darah merah. Karbon dioksida dia akan masuk dalam sel darah merah ni. Dia mesti meresap masuk dulu karbon dioksida ni. Karbon dioksida meresap masuk dalam sel darah merah. So, bila dia dah masuk dalam sel darah merah ada air. Dia akan menghasilkan asid karbonik. Asid karbonik. Asid karbonik. Okay. Ini asid karbonik. Dengan adanya enzim carbonic anhydrase. Karbonik. Ini adalah enzim. Dia ada enzimnya. Nama enzimnya carbonic anhydrase. Enzim carbonic anhydrase. Dia mesti masuk. Kalau tak, dia tak boleh jadi. Okey, kemudian apa jadi pada asid karbonik? Asid karbonik ini akan terurai. Kita dah tahu dah kalau awak belajar kimia, asid karbonik ni adalah asid lemah. Sebab itu dia mengurai secara separa, bukan macam asid hidroklorik. Dia terurai penuh. Dia ni secara separa. Mengurai secara separa. Ini dia akan hasilkan asid ion hidrogen dengan ion bikarbonat. Ion bikarbonat. Ion bikarbonat. Ini apa? Ion hidrogen kenal. Ini ion bikarbonat. Okay, so ion bikarbonat ni akan meresap keluar ke dalam plasma darah. Maka dia pun larut dalam plasma darah, berenang-berenang lah gitu Okey, so jadinya ion bikarbonat. Inilah ion bikarbonat. Okey, ataupun karbon dioksida ini dalam sel darah merah ni ada hemoglobin. So karbon dioksida dia masuk dalam ni, dia bergabung dengan karbon dioksida ni bergabung dengan hemoglobin membentuk karbaminohemoglobin. Hemoglobin. Ya, kalau awak ingat dulu, dia duduk dekat kerusi. Kerusi nama hemoglobin. Duduk, bila sampai sel darah merah dia bergerak, dia pun ikut bergerak. Macam itulah. Macam ini dia keluar. Dia tak naik bas. Macam ni, plasma darah ni dia masuk untuk tukar baju je, keluar. Sekarang ini pula dia duduk dalam bas ni dekat kursi nama hemoglobin. So bas bergerak, dia pun dia mengikut. Satu dan dua. Karboksi ni pula apa? Karboksi ni ialah karbon monoksida. Karbon monoksida. Karbon monoksida. Karbon monoksida ini adalah CO je. Dia tak ada CO2, dia CO. Karbon monoksida. Ini karbon dioksida. Ada dua oksigennya. Ini karbon monoksida. Dia bergabung dengan hemoglobin. Dia bentuk karboksi hemoglobin. Ini adalah tidak berbalik. Tidak berbalik. Bila dia tidak berbalik, bermakna dia adalah hemoglobin dah tak boleh pakai. Dia dah tak berbalik. Ikatannya tidak berbalik. Maknanya hemoglobinnya jadi berkurangan. Bila hemoglobin berkurangan, dia tak boleh nak bergabung dengan oksigen. So, oksigen akan berkurangan. Itu yang menyebabkan boleh mati. Okey. Kita tengok soalan nombor 17. Ini adalah tentang serangga.
Sistem pernafasan bagi serangga adalah trachea. Ini sistem pernafasan kita. Sistem pernafasan kita adalah paru-paru. Ya, trachea. Okay, kita tengok ni trachea. Okay, ada R. Tanya apakah R? R ni spirakel. Spirakel ni adalah lubang lah. Tempat nak masuk oksigen dengan karbon dioksida keluar. Nampak gambar dia kan? Okey, ini namanya trachea. Trachea ada penebalan. Ni ada penebalan kaitin kat sini. Ada penebalan. Supaya trachea ni tak ranap lah. Tak runtuh bila ada gas masuk dan keluar. Dan hujung ni kita ada tracheole. Tracheole ni adalah tempat permukaan respirasi. Ini adalah permukaan respirasi. Apa maksud permukaan respirasi? Tempat pertukaran gas. Tempat pertukaran gas. Antara sel. Antara sel. Ini pertukaran gas. Apa ciri permukaan respirasi? Macam kita lah. Kita alveolus permukaan respirasi. Kalau insang, filamen. Filamen. So apa ciri dia? Pertama mestilah bilangan dia banyak. Kalau kita tengok kat sini, dia setiap sel dibekalkan dengan satu tracheole. Bilangan dia banyak. Kemudian lembab. Lembab ni supaya gas melarut dalam lembapan. Itu ingat tu. Bila lembab, larut. L untuk larut. Dalam lembapan. Okey, kemudian apa lagi? Nipis. Mesti ada perkataan nipis. Ini banyak ni jumlah luas permukaan per ispadu lah tinggi. Untuk meningkatkan kadar resapan. Nipis memudahkan proses resapan. So jawapan kat sini apa? R. Spirakel membenarkan pengambilan udara ke dalam sistem. Okey, itu dia. Melarutkan tu lembapan kat ujung dia. Okey. Kita tengok pula soalan nombor 18. Inilah filamen tadi yang cikgu cakap ni. Filamen. Ini sisir insang. Sisir insang. Ini elakkan insang daripada tercedera. Ini menapis pasir. Okey. Proses yang berlaku semasa pertukaran gas adalah gas. Bila kita semampak gas dia automatik resapan ringkas. Resapan ringkas. Osmosis air. Resapan berbantu ni apa? Glukosa, asid amino. Aktivik ion. Okey, 19. Apakah tekanan separah oksigen? Tekanan separah oksigen merujuk kepada kepekatan oksigen. Kalau kepekatan oksigen banyak, mana tekanan separah dia banyak lah. Kalau kepekatan oksigen tinggi, maknanya tekanan separah oksigen adalah tinggi. Dia tanya, okey, kita tengok ni. Ini adalah darah beroksigen lah sini. Ini adalah darah beroksigen. Ini adalah darah terdeoksigen. Dalam darah terdeoksigen ni, oksigennya kurang. Kenapa oksigen kurang? Kerana oksigen telah digunakan semasa respirasi sel. Ini oksigen. Kenapa oksigennya rendah? Kerana ini darah teroksigen, oksigen rendah. Okey. So, kita dah tahu X adalah rendah. Kita tengok X rendah. So, rendah ada 2. Why? Why? Why mestilah oksigen tinggi? Sebab dia datang daripada atmosfera. Sini adalah daripada atmosfera. So, oksigen kat sini adalah tinggi. Kenapa dia tinggi? Dia berasal daripada atmosfera. Atmosfera. Z. Tinggi. Ini rendah salah. Ini dah salah, ni tinggi. Z.
rendah, Y tinggi, Z rendah. Z tu berbanding dengan Y dia rendah lah. Tapi berbanding dengan X dia adalah tinggi. Oh, ada lagi satu lah ya. Ni. So, tinggi. Kita ambil yang tinggi. Dia masih tinggi lah. Cuma kalau berbanding ni, dia tinggi lagi. Okey. So, masih tinggi. So, jawapannya D. Last. Kelah makanan yang hanya dapat dicernakan di perut dengan kehadiran asid hidroklorik ialah protein. Kalau dijumpa perkataan perut, tulis dulu perut. Perut. Tulis dulu perut. So, protein. Enzimnya apa? Enzim peptin. Jadi apa? Dari protein jadi apa? Polipeptida. Dan juga pepton. Perut. Atau enzim apa? Enzim renin. Enzim renin buat apa? Dia tukarkan kasinogen kepada kasin. Iaitu protein yang larut kepada protein tak larut. Protein susu larut kepada protein susu tak larut. Okey, itu dia. Itu jawapannya protein. Alhamdulillah. Nanti dia sambung Okey, dia sambung pada hari Khamis Okey. Okey, terima kasih semua. Kita sambung pada hari Khamis. Alhamdulillah.